menjawab soalan ini untuk kita memberi prioriti di dalam hidup kita ini. Kalau tidak, kita bercelaru dengan buat benda-benda yang tak penting, kita utamakan benda penting, kita ketepikan. Sebab kita tak tahu keutamaan apa dia. Ada orang-orang yang memenuhi harian-harian dia saat sekarang ni dengan WhatsApp group je. Sekarang ni pula politik tengah panas, jadi tengok ceramah-ceramah politik je. Sebab dia kata nak buat apa lagi Ustaz? Tapi masa itu berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bila, Datuk-datuk, Datin-datin yang sudah hadirin sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk meneruskan saki-baki hidup kita ini dengan pengisian perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada keridhaan Allah, seterusnya untuk kita dimasukkan bersama dengan orang-orang yang bernasib baik di akhirat kelak. Ialah ada orang kata saya masih sihat. Alhamdulillah. Saya 20 hari bulan ni genap 72 tahun 10 bulan. Mungkin tak ada orang kot di sini 72 tahun. Penceramah pun mungkin saya tertua sekali tak? Adakah orang yang lebih tua daripada saya sini? Jadi saya pergi banyak tempat, saya yang masih tua. Alhamdulillah masih dipanggil oleh kesemua tempat-tempat yang saya ceramah. Tapi kali ini, kalau dulu waktu PKP yang fasa hari itu, saya tanya juga bila nak mula, bila nak ni dan sebagainya. Tapi yang ini saya diam. Saya bergantung siapa yang terus panggil saya, maka saya beri respon. Yang tak panggil saya diam je lah. Sebab saya rasa saya berada di fasa-fasa yang dah lewat dalam hidup saya. Tapi nampaknya masih ramai yang panggil. Boleh kata semua yang terlibat tu memanggil. Tuan-tuan sekalian, sebagai meneruskan pengajian tauhid kita ini, saya nak ulaskan bukan satu isu, tapi satu pemahaman. Kita dalam saat-saat akhir hidup kita ni, terutama orang-orang yang datang ke masjid ni, orang yang dah lewat 50-an, 60-an, 70-an tak banyak. Ada muda-muda, Alhamdulillah. Apa yang kita nak saat-saat begini sehingga kita dipanggil pulang? Apa yang kita nak? Jadi menjawab soalan ini untuk kita memberi prioriti di dalam hidup kita ini. Kalau tidak, kita bercelaru dengan buat benda-benda yang tak penting, kita utamakan benda penting, kita ketepikan. Sebab kita tak tahu keutamaan apa dia. Ada orang-orang yang memenuhi harian-harian dia saat sekarang ni dengan WhatsApp group je. Sekarang ni pula politik tengah panas, jadi tengok ceramah-ceramah politik je. Sebab dia kata nak buat apa lagi Ustaz? Tapi masa itu berlalu. Memang kalau kita asyik dengan grup-grup WhatsApp itu, sejam 2 jam tu tak sedar pun. Tapi kalau bahasa Arab kata lara ini mensia-siakan waktu. Jadi saya nak fokus kepada perkara-perkara yang kita patut memberi keutamaan. Tuan-tuan sekalian, ada beberapa langkah yang perlu kita ambil mengikut ranking keutamaan. Saya bagi ni ikut ranking keutamaan. Yang pertama sekali, yang paling asas, kita mesti memastikan kita berada di dalam keadaan mentauhidkan Allah sepanjang waktu, sepanjang ketika, dengan tidak boleh kita alpa walaupun sedetik. Ditakdirkan kalau kita lalai, tergelincir tauhid kita dengan sengaja atau dengan sifat-sifat tertentu, bahaya iman kita. Sebab itu, kalau kita berada di ICU pun, kalau otak kita masih alert,
masih sedar kita masih wajib dituntut sembahyang. Sebab itu kita nak tidur malam. Tidur itu nak buat dua pada mati. Biarlah kita lena di dalam tauhid dengan ayat-ayatnya, dengan sedikit-sedikitnya. Pak hadis kata, kalau kita jaga tengah macam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, baca 3 kali rabbighfirli, memadai kalau tak sanggup sembahyang tahajud pun. Itu semua tauhid. Jadi kita mesti menjadikan tauhid itu asas utama sebelum kita dipanggil pulang. Kita mesti jamin benda itu berlaku. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, suruhan kita mentauhidkan Allah ini, kalau kita gagal mentauhidkan Allah dengan sesuatu sebab tertentu, wal'ayazubillah, segala amalan-amalan kita yang lepas-lepas itu semua menjadi sia-sia. Kalau kita gagal mentauhidkan, bermakna berlaku syirik. Gagal tauhid makna syirik berlaku. Sebab lawan kepada tauhid ialah syirik. Ditakdirkan wal'ayazubillah, berlakulah syirik, kita meninggal. Kita tak sempat bertaubat. Segala amalan kita yang lepas-lepas itu semua hancur luluh. Tuhan berfirman, sebelum saya baca Tuhan berfirman ini, apabila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah itu, kita telah letakkan satu tanggungjawab yang tidak boleh kompromi lagi dah. Itu nama kalimah tauhid. Dan kita terikat dengan kalimah ini sejak daripada kita menerimanya sampai kita mati. Dengan sebab itu, apa sahaja yang menjejaskan tauhid ini hendaklah dihindarkan sedaya upaya. Jadi amal ibadah kita kalau masih bersalur dengan syirik lawan tauhid, amal ibadah itu sia-sia. Sebab orang terlalu asyik beribadah, banyak berzikir dan sebagainya, tapi dia tak begitu mendalami unsur tauhid. Dia tidak begitu mendalami syirik. Dia tak tahu batas-batas syirik. Dia berada di dalam masjid, dia wirid, dia berzikir dengan tak kira lah. Tapi dia berada di luar masjid, komen-komen dia, pendapat-pendapat dia boleh menjejaskan akidah dia tak peduli. Banyak orang macam itu. Pahaman-pahaman yang masih bergerak di otaknya yang boleh menjejaskan tauhid, dia tak peduli. Walaupun dia masjid nampak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kehidupan kita bukan setakat masjid, tuan-tuan sekalian. Kehidupan kita sejak daripada kita mukallaf sampai kita mati, kesemua itu ada perhitungan di sisi Allah. Sebab itu musuh yang paling berbahaya kepada tauhid ini ialah syirik. Lawan tauhid, syirik. Tauhid maknanya mengesahkan Allah. Syirik menyengutukan Allah. Firman Tuhan antaranya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surah Az-Zumar ayat 65. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Jikalau engkau mensyirikkan Allah, ini Tuhan kata kepada Nabi, jikalau engkau mensyirikkan Allah, pasti segala amalan engkau menjadi sia-sia dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Firman Tuhan yang lain, surah Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka mensyirikkan Allah, nescaya akan sia-sialah segala apa yang mereka buat di dunia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau orang tu beribadah pun kita nampak macam dia beribadah, ditakdirkan berlaku syirik dalam keadaan dia tak belajar syirik ataupun tak kira lah, sebab syirik boleh berlaku dengan akal, dengan perbuatan, dengan izam-izam yang dia miliki, dengan pahaman-pahaman tertentu yang berlawanan dengan tauhid, boleh bawa syirik, tapi dia tak mendalami benda itu. Dia sekadar melakukan ibadat, tapi dia tak mendalami benda itu, dia tak tahu di mana batas-batas tauhid, di mana batas-batas syirik. Kalau berlaku, sia-sia perbuatannya. Wal'ayazubillah tuan-tuan sekalian. Maka dengan sebab itu, dalam Al-Quran
digabungkan antara beribadah kepada Allah dengan jangan mensyirikkan Allah ni dalam banyak tempat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surah An-Nisa 36. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan mensyirikkannya. Maknanya menyembah Allah dalam keadaan mentauhidkan dia. Dia tak kata kamu mentauhidkan saja Allah. Sebab apa erti tauhid? Mesti kita sembah. Tauhid tidak bermakna kalau kita beribadah kepada Allah. Sebab tu orang yang belajar-belajar ilmu-ilmu tertentu, dia tak payah sembahyang, tak payah apa, sebab dia berada dalam keadaan ibadah sepanjang masa. Pahaman-pahaman karut. Saya tak nak refer lah kepada pahaman-pahaman berkenaan. Kita tahu banyak. Ya tak? Sebab dia sepanjang masa dia kata beribadah kepada Allah. Dia tak payah solat macam kita ni. Itu bahayanya. Beribadah, mesti ibadah itu intisarinya mentauhidkan Allah. Jadi ibadah itu simbol kepada mentauhidkan Allah. Jangan sekali kita mensyirikkan Allah dalam ibadah kita. Maka digabungkan ayat ini yang terlalu banyak dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Macam-macam lagi. Itu ayat An-Nisa 36. Ayat yang lain, Al-Bayyinah yang selalu kita baca tu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak diperintah oleh Allah melainkan adalah sembah kepadanya dengan penuh ikhlas semata-mata kerana agama. Penuh ikhlas ini dalam keadaan hanya semata-mata kerana Allah, bermakna menyembah dalam keadaan mentauhidkan Allah. Firman Tuhan lagi, wa ma arsalna min qablika, tidak kami utuskan sebelum kau wahai Muhammad min rasulin, seorang nabi pun tidak pernah kami utuskan sebelum kau wahai Muhammad, illa nuhaya ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada nabi berkenaan apa dia? Sesungguhnya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku, Tuhan kata. Maka kamu sembah aku. Sembah aku dalam keadaan mentauhidkan aku. Tuan-tuan percaya atau tidak? Dalam kita menyembah Tuhan pun boleh berlaku syirik. Percaya atau tidak? Tuan-tuan tengok surah Al-Kahfi ayat penghabisan sekali. Ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, iaitu di akhirat kelak, hendaklah dia melakukan amal saleh. Amal saleh ini adalah beribadah kepada Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia mensyirikkan Allah di dalam ibadahnya. Mana waktu melakukan ibadah pun boleh berlaku syirik. Kalau di luar daripada ibadah, lebih-lebih lagi. Macam mana waktu ibadah berlaku syirik? Waktu Allahu Akbar, teringat Nabi bapa mentua tengok yang dia di tengah semayang. Bagi derma banyak-banyak, nawaitunya untuk dapat kontrak. Bagi sedekah banyak-banyak untuk dipuji, kata dia ni orang rendah diri dan sebagainya. Tuan-tuan tengok sifat-sifat mazmumah tu. Apabila perbuatan-perbuatan kebajikan yang kita buat nama ibadah diselitkan dengan kerana-kerana yang bukan kerana Allah, semua perbuatan tu menjadi mensyirikkan amal ibadah. Itu dalam ibadah boleh berlaku syirik. Kalau di luar daripada ibadah, maka dengan sebab itu jangan kita terlalu terpegun. Oh, aku dah solat banyak dah. Aku dah bagi zakat banyak dah. Aku dah pergi umrah banyak kali dah. Sejauh mana ketulinan amal ibadah kamu? Telah ditanya kepada satu ahli tafsir. Amalan solihah itu apa dia? Dia tak ibadah. Ibadah yang diterima oleh Allah, iaitu bergantung kepada dua. Yang pertama, ibadah itu ikhlas semata-mata kerana Allah. Mesti tauhid. Yang kedua, ibadah itu selari dengan hukum syarak. Jangan pandai-pandai sendiri. Kalau tidak, jadi bid'ah. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, jangan kita terpegun dengan volume yang kita buat banyak. Jangan kita terpegun dengan orang ini bersedekah banyak. Kita doakan semoga benda itu Tuhan terima. Tetapi penerimaan Allah bergantung pada dua ini. Dua ini yang kita nampak tengok satu je. Iaitu dia buat betul tak betul, dia baca kena tak kena, itu hukum syarak. Tapi ketulinan ikhlas atau tidak, dia dengan Tuhan. Tapi yang itu lesen besar untuk menjamin ibadahnya diterima atau tidak. Faham? Itu perkara yang paling utama.
Sebab itu tuan-tuan sekalian, berpegang kepada tauhid ini, saya nak baca pula ayat lain. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Kami utuskan setiap umat itu seorang rasul. Ada umat, setiap umat Tuhan tua zaman dulu ada rasul. Apa mesej rasul ini? An ya'budullah, kamu semua kena sembah Allah. Wajtanibut taghut, dan elakkan taghut. Taghut ni adalah perkara-perkara yang menolak Allah. Semua taghut. Syirik itu bapa taghut. Izam juga boleh jadi taghut. Pahaman-pahaman yang menyeleweng daripada akidah, semua taghut. Taghut ini patung berhala tu tak kira lagi lah, itu memang bapa taghut. Tapi pahaman-pahaman izam yang menolak Islam atau yang menjejas ketulinan keesaan Allah menjadi syirik. Misalnya orang yang memuja pluralisme agama. Semua agama sama aja, dia kena mengucap balik. Banyak pahaman-pahaman macam ni. Liberal di dalam bab, yalah, susah nak cakap ni, zaman sekarang zaman liberal banyak ni. Katanya di Arab Saudi paling liberal sekarang ni. Kita jangan jadikan Arab Saudi atau dunia mana sebagai contoh. Contohnya Al-Quran dan Sunnah. Jangan apabila kita nak buat Arab Saudi pun buat ustaz. Jangan. Itu bukan Arab Saudi, bukan menjadi contoh. Arab Saudi kita nak pergi Mekah dengan Madinah. Reference Islam bukan Arab Saudi. Reference Islam ialah Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum isnaini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang pada dua ini, kamu tak sesat selamanya. Apa dia? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnat Rasulih, sunnah aku. Jadi jangan kata, oh Arab Saudi pun buat macam ni ustaz. Itu jangan tanya saya tak nak ulas yang terpanjang cerita. Kemudian ayat yang lain lagi. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dalam bab agama tidak ada paksaan. Sebab kebenaran itu telah nyata, jelas sekali daripada kesesatan. Faman yakfur bit-taghut. Siapa yang menolak taghut, yang menolak segala benda palsu ini semua. Wa yu'min billah, dia beriman dengan Allah sahaja. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia sungguh-sungguhnya telah berpegang dengan satu pegangan yang amat teguh, lam fisama laha, yang tak boleh bercerai-berai lagi dah. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ayat ini mengesahkan pegangan tauhid yang menolak segala syirik, yang menolak segala taghut itu pegangan yang tidak ada tolak bandingnya di dalam hidup kita. Tak usahlah bawa ilmu apa pun, hikmat apa pun, ilmu kebal ke apa, semua itu pegangan-pegangan sampingan, bohong. Tapi pegangan tauhid ini yang berasaskan la ilaha illallah. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, peganglah tauhid sekuat-kuat. Lagi tambah, lagi kuat, tambah. Jangan sekali-kali berkompromi dengan benda-benda yang boleh menjejaskan tauhid. Amat-amat berbahaya tuan-tuan sekalian. Cukup berbahaya. Kemudian saya tak pasal ringkaskan ni, kalau tidak tak sempat. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ni ikut ranking. Setelah kita menjamin amal ibadah kita berada dalam keadaan tauhid, kalau kita buat sikit pun sikit yang padu, kalau banyak pun banyak yang padu. Jangan banyak tak padu, sikit padu, itu rugi. Sebab tu kita tengok, saya pernah kata dulu, jangan kita rasa kita berderma banyak, kita bersedekah banyak, kita buat kebajikan banyak, oh kita berada di barisan depan nak masuk syurga. Orang lain yang buat sikit-sikit ni, oh dia belakang sekali. Dia pergi umrah banyak kali, oh dia banyak pahala lah. Tapi pergi umrah, hutang kawan tak bayar. Pergi umrah tu sunat, hutang kawan tu wajib. Janji dah dengan kawan tu nak bayar minggu depan, dengar-dengar terbang pergi umrah, hutang ke mana? Banyak berlaku. Jadi apa ni? Jangan tuan-tuan sekalian, jangan letakkan benda agama ni sama dengan benda-benda lain. Kadang-kadang orang boleh cover dengan kerana agama. Ni berbagai-bagai projek yang kononnya timbul atas nama agama, minta projek itu, minta derma ini, minta nak buat masjid. Kadang-kadang ada kan dikatakan tak betul setengah tu. Kita nilai sendirilah. Yang kedua,
Setelah kita berada dalam tauhid yang macam itu, kita mesti meminta keampunan daripada Allah sepanjang waktu. Beristighfar kepada dia. Minta keampunan daripada Allah. Ni Nabi yang telah dijamin syurga pun maksum. Dia berselawat, dia beristighfar tak kurang 70 kali satu hari. Jadi kita yang tidak ada jaminan apa-apa ni, kita kena istighfar banyak-banyak. Sebab itu orang kata kalau kita tak mampu nak buat ibadat apa-apa, kita istighfar banyak-banyak. Dan immediately lepas kita solat, setiap kali itu yang kita kena baca ialah istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali sekurang-kurangnya sebelum nak baca berbagai-bagai wirid yang lain. Signifikan istighfar ni tuan-tuan sekalian. Saya nak baca surah Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Orang yang ni, saya rasa aku tak silap ni surah ayat mengenai ibadah rahmat, saya tak ingat, aku tak silap gitulah. Dia akan berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah mendengar seseorang yang menyeru kami ni kepada beriman, iaitu Rasulullah. An aminu bi rabbikum, iaitu kamu hendaklah beriman dengan Allah. Nombor 1. Maka kami pun berimanlah, fa'amanna. Lepas itu, lepas kami beriman, faghfir lana, maka ampunlah kami ya Allah. Immediately after mengaku beriman, Rabbana faghfir lana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kami. Dia tak kata lepas beriman tu solat. Maka lepas kita mengaku beriman, kita minta ampun, bermakna kita ni hidup bergelumang dengan salah sebelum kita beriman itu. Ataupun dalam masa beriman pun banyak buat salah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, faghfir lana dzunubana. Itu permintaan yang pertama. Permintaan yang pertama dia minta kita beriman. Kita beriman. Permintaan yang kedua dia minta kita beristighfar. Kita beristighfar. Permintaan yang ketiga, wa kaffir anna sayyi'atina. Itu sambungan ayat itu. Ya Allah Tuhan kami, hapuskanlah, tutupkanlah, hapuskan segala dosa-dosa yang telah kami buat. Itu permintaan yang ketiga. Ayat yang sama, sambung. Permintaan yang keempat, wa tawaffana ma'al abrar. Matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang buat baik. Ayat yang pendek begini dia letak ranking permohonan kita. Yang pertama diminta kita beriman, kita mengaku beriman. Yang kedua kita minta ampun daripada Allah. Yang ketiga kita minta Tuhan hapuskan segala dosa-dosa kita. Yang keempat kita mintakan Allah matikan kita di kalangan orang-orang yang buat baik. Tak akan sampai kepada makam yang macam ini, melainkan orang-orang yang menyadari kesalahan dia, mengisafi kesalahan dia. Kalau tidak, dia tak akan buat begitu. Saya baca ayatnya. Surah Ali Imran juga ayat 135. Wallazina idza fa'alu fahishatan, iaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan salah keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka. Al-Quran ni apabila orang tu menzalimi diri mereka, mana orang tu buat dosa besar. Apa sebab dia menzalimi diri mereka? Dosa besar tu akan dihumban ke neraka. Dihumban ke neraka tu bermakna dia menzalimi dirinya sendiri. Sebab itu orang kafir, orang apa tu sebut zalimi anfusihim. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dalam keadaan Tuhan kata jangan syirik, jangan buat salah, mereka sengaja juga mereka sendiri mendedahkan diri mereka untuk dilontarkan ke neraka. Sebab itu dikatakan mereka itu menzalimi diri sendiri. Jadi mereka apabila mereka melakukan kesalahan atau mereka menzalimi diri sendiri, zakarullah, cepat-cepat mereka mengingati Allah. Cepat-cepat mereka ingat Allah. Cepat-cepat dia rasa, Tuhan marah ni. Fastaghfiru li dzunubihim. Lantas setelah dia mengingati Allah, cepat-cepat dia minta ampun daripada Allah. Cuba tuan-tuan tengok, Tuhan punya buat hierarki dalam step kita nak buat baik. Dia sedar dia buat maksiat dulu. Dia sedar dia melakukan kezaliman. Dia cepat-cepat ingatkan Allah dan cepat-cepat dia minta permohonan daripada Allah. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا Allah. Sebab dia yakin siapa yang boleh mengampunkan kesalahan dia melainkan Allah.
Lepas itu, selepas dah dia buat begitu, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidaklah kekal dengan maksiat tersebut. Maknanya dia berhenti daripada perbuatan tersebut, dia dah insaf dah, dia berhenti, dia tidaklah meneruskan perbuatan itu dalam keadaan mereka menyadari. Cuba tuan-tuan tengok bagaimana susunan ayat ini. Yang pertama, apabila mereka buat salah atau mereka menzalimi diri sendiri, cepat-cepat mereka ingatkan Allah. Apalagi ingatkan Allah, minta ampun daripada Allah, sebab dia yakin Allah saja yang boleh mengampunkan dia. Lepas itu mereka tidak stubborn, tidak degil, mereka terus insaf berhenti daripada perbuatan tersebut. Apabila dah begitu sikapnya, dia telah sampai kepada makam mereka nak bertaubat. Dah sedar begitu, dia minta ampun semua itu. Sebab itu minta ampun dan bertaubat ni digabungkan sekali. Minta ampun daripada Allah dan bertaubat tu gabungan sekali. Tak ada dua perkara yang berlainan. Dia overlap. Tuhan sebut dalam satu ayat yang lain. Surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang telah bertaubat, maknanya dikecualikan daripada siksaan Allah, dan dia menguatkan imannya semula, wa amila amalan salihah, dan dia melakukan amal yang baik atau kebajikan yang baik. Orang-orang ini Tuhan menggantikan maksiat yang dia lakukan itu dengan kebaikan. Tempat maksiat yang dia telah buat tu digantikan dengan kebaikan setelah dia bertaubat. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ayat yang menjadi pengikat kepada tadi. Yang tadi dia sedar, dia minta ampun. Tetapi di sini dia bertaubat. Dan selepas dia bertaubat, dia buat benda yang dia menguatkan iman semula. Sebab mungkin waktu dia belum bertaubat tadi imannya lemah. Sebab tu dia buat maksiat banyak. Dia kuatkan iman semula dan dia buat baik. Buat baik dalam konteks lepas bertaubat ni membuktikan taubat tu tulen. Kalau tak berubah juga selepas bertaubat tu, taubat-taubat main-main. Sebab tu tuan-tuan tengok, saya pernah tengok. Saya waktu kecil-kecil dulu, di kampung saya, orang zaman Jepun yang memang bekas penyamun, bekas apa-apa ada orang zaman dulu. Betul tak? Tapi pada lepas mari dia orang dah sedar, dia insaf, dah umur 50-an, 60-an. Waktu tu saya masih kecil. Orang kata Siano ni ketua penyamun dulu, dia membunuh orang sebagainya. Betul. Apabila saya pergi tanya dia menangis. Dia kata, Syekh, jangan tanya aku lah. Aku tak mau ingat dah benda tu. Tapi itu setelah dia bertobat, dia pergi Mekah dah. Balik-balik dia berubah penuh sehingga dia nak sembang tajuk tu boleh tanda. Betul-betul dia pergi Mekah dan dia bertobat tu yang mengubah perilaku dia. Sebab itu taubat ni tuan-tuan sekalian bukan upacara taubat. Sebab tu saya ada upacara taubat dibuat dalam 2-3 minggu ni kan. Saya tak begitu komen sangat lah. Buatlah apa cara nak taubat. Tapi taubat yang sebenarnya ialah taubat yang mengubah perilakunya daripada perangai buruk kepada perangai baik. Itu bukti kata dia taubat tu taubat tulen. Macam tadi kes yang tadi, pergi Mekah tu dia bertaubat, balik menjadi manusia baru. Tapi kalau balik Mekah perangai macam tu juga, maka dia travel ke Mekah. Sebab tu orang kata tanda haji mabrur apa dia? Oh, ada dai, dia pakai kepiah putih tak berhenti, nampak dainya hitam. Orang kampung pernah kata gitu. Bahkan zaman saya dulu, tanda balik Mekah apa dia? Buat balik serban. Dia pakai serban. Sebelum tu tak pernah pakai serban. Sebaik saja balik ke Mekah tu pakai serban terus menerus. Tanda balik haji. Tak apalah itu tanda. Tapi sebenarnya tanda kata dia balik haji, dia berubah perangai itu yang betul sekali. Itu sebab di sana ada taubat, ada doa, berbagai-bagai. Dan dalam ayat ni juga, saya pernah kata ayat ini menjadi jalan pintas untuk membanyakkan pahala. Sebab dia kata apabila kita bertaubat, jangan syirik aja. Segala maksiat yang kita buat tu boleh Tuhan terima taubat kita, digantikan dengan kebajikan semuanya. Tempat itu digantikan kebajikan, dapat pahala semuanya. Katalah macam ni, daripada umur 15 sampai umur 40 tu dia bergelumang dengan maksiat sembahyang entah apa. Tapi dalam 40 lebih tu dia insaf, dia berubah betul-betul perangai, dia ada taubat betul-betul. Dan taubatnya Tuhan terima, segala kesalahan dia buat daripada 15 sampai 40 tu insya-Allah diampunkan dan digantikan dengan pahala. Tu yang saya katakan jalan pintas nak membanyakkan pahala ke syurga. Kalau macam dulu zaman Arqam dulu dia bertaubat, lepas tu dia bayar qadha balik dan sebagainya setakat yang mampu. Tak?
Jadi terpulanglah. Ada yang kita mampu bayar balik, mampu, tapi kalau mampu tak mampu pun banyakkan istighfar, banyakkan taubat. Membayar hak manusia, kita kena bayar hutang balik, bagi maafkan, itu kewajipan taubat. Sebab salah satu pada ciri taubat, menyesal. Tinggal perbuatan itu, nombor 2. Yang ketiga, berazam tak nak ulang balik. Yang keempat, kalau melibatkan manusia, kena pergi minta maaf, pergi bayar balik hutang dan sebagainya. Itu bukti. Jadi, tuan-tuan sekalian, orang yang bertaubat setelah melalui proses macam itu, baru taubat itu dikatakan taubat yang tulen, firman Allah. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Siapa yang bertaubat seperti itu dan dia buat baik sebagai bukti taubatnya, dia berubah, maka dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sempurna. Kemudian Tuhan sebut lagi dalam surah An-Nisa ayat 110. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Siapa yang buat maksiat atau dia menzalimi diri mereka, bagaimana ayat Quran itu sama aja. Dia punya rizamnya buat maksiat dan dia menzalimi diri dia. Summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun daripada Allah. Ya jadilah dia mendapati Allah menerima taubat dan permintaannya. Sebab itu Tuhan kata, siapa yang buat maksiat dia minta ampun. Bermakna manusia ni tak lepas daripada maksiat. Kita terus kata saya tak pernah buat maksiat apa, saya tak perlu minta maaf. Jangan. Anak yang baik, yang macam mana baik sekalipun, dia minta maaf berkali-kali kepada mak bapaknya walaupun dia tak buat jahat. Itu yang paling baik. Dia tak tahu kata dia buat tu salah kepada mak bapaknya, tapi ada benda-benda yang mak dia tersinggung, dia tak tahu. Dia kata dia tak buat apa-apa pun. Menyinggung hati mak bapak tu dah ada raka dah. Katalah dia ada telefon setiap minggu, tiba-tiba dia tak telefon seminggu, dia raka dah tu. Kalau mak dia kecil hati, dia tak tahu pun. Dia minta maaf, mak, saya tak sempat nak telefon minggu lepas. Itu contoh tu dengan manusia. Dengan sebab itu tu langkah yang tiga, iaitu dia sedar tadi. Yang pertama tadi tauhid, yang kedua tadi pohon keampunan, yang ketiga dia sedar kesalahan itu, dan yang keempat ini dia sedar dia bertaubat dan sebagainya. Yang keempat barulah sampai proses pemurnian jiwa. Setelah kita melalui proses-proses yang saya sebut, tiga langkah tadi, tauhid, kena kita banyak beristighfar, kita bertaubat, kita menyedari kesalahan kita, maka proses pemurnian jiwa, mana memperlengkapkan, memperindahkan lagi status kita sebagai hamba Allah. Penting tuan-tuan sekalian. Ini yang belajar tasawuf, nak hindarkan sifat-sifat mazmumah, takbur, riak, angkuh, apa sebagainya. Saya akan ulas sifat itu kejap lagi. Wa nafsin wa ma sawwaha, surah Asy-Syamsu ayat 7 hingga 10. Demi jiwa yang telah kami ciptakan dengan cantik. Tuhan ciptakan jiwa, dan jiwa termasuk badan. Badan manusia antara yang tercantik sekali. Tuhan sebut, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu terbaik kejadiannya. Kemudian ayat ini, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi badan manusia yang kami ciptakan dengan cukup baik, cukup indah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami telah ilhamkan kepada jiwa itu apa yang baik untuk dia buat, apa yang jahat untuk dia hindarkan. Tapi Tuhan sebut sini jahat dulu. Kami telah ilhamkan kepadanya benda jahat untuk dia hindarkan, dan kami ilhamkan kepada dia benda yang baik untuk dia buat. Apa maknanya? Manusia secara semula jadinya cenderung kepada buat maksiat dulu. Sebab tu kita menyadari kita buat maksiat itu lebih utama daripada kita insaf buat baik, tapi kita lupa kita buat jahat. Tuan-tuan sekalian, di antara kita rajin solat, tapi pada masa yang sama dia rajin juga menipu orang. Sedangkan Tuhan kata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar,
Sesungguhnya solat yang diterima Allah itu ialah solat yang boleh memberhentikan dia daripada perbuatan keji. Ada hadis, man lam tanhahu salatuhu fala salata lahu, atau kama qala, siapa yang solatnya tidak boleh memberhentikannya daripada perbuatan maksiat, maka tidak ada solat pada dia. Cuba tuan-tuan tengok, ramai orang semayang tapi rasuah masih bermarajalela pada orang berkenaan. Tengok warak tapi di rumah tangganya zalim. Ada orang berselindung di balik pengajian Islam. Dia tak bagi nafkah pada isterinya, kononnya isterinya dah ada pendapatan sendiri, duitnya dia dengan dia. Sedangkan nafkah isteri itu wajib. Banyak macam tu saya dah ikuti benda ni. Jadi dia berselindung di sebalik status keagamaan dan sebagainya. Jadi ini tuan-tuan sekalian, sebab itu Tuhan sebut, demi jiwa kami ilhamkan kepadanya apa yang buruk supaya dia tahu. Dan kami ilhamkan juga kepada otak itu, pada jiwa itu, apa yang baik untuk dia buat. Qad aflaha man zakkaha, maka berjayalah, luluslah orang yang berjaya menyucikan jiwanya. Menyucikan jiwa daripada apa? Menyucikan baju mudah ambil beri sampai apa aja. Menyucikan jiwa ini prosesnya, proses pemurnian jiwa. Saya bagi tazkirah harian saya dalam grup-grup WhatsApp dan nak keluar buku, iaitu menyucikan jiwa kita daripada perangai-perangai mazmumah. Sifat-sifat mazmumah yang besar-besar apa dia? Takbur, riya, angkuh, ujub, pandang rendah orang lain, pandang hina orang lain. Banyak lagi 2-13 sifat yang buruk-buruk. Yang besarnya yang jadi syirik khafi. Takbur, riya, ujub, angkuh. Kotorlah jiwa orang yang macam itu. Sebab tu Tuhan sebut, waqad khaba man dassaha, maka akan gagal dan kecewalah orang yang mengotorkan jiwanya. Yang tadi, berjayalah orang yang menyucikan jiwa itu. Maksud menyucikan jiwa daripada sifat-sifat yang terkutuk, mazmumah, dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang mahmudah, terpuji, rendah diri, tawaduk, boleh ada dalam keadaan tauhid, ihsan, macam-macam lagi sifat-sifat yang mahmudah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, simbol ketulinan keimanan seseorang setelah melalui proses-proses saya sebut tadi, dia membuktikan ketulinannya dalam dua keadaan. Zahirnya nampak orang semua puas hati, bagus, ikut Islam, tapi hatinya juga macam itu. Kalau lahirnya saja nampak hebat, hatinya tidak, itu orang panggil munafik. Tapi kalau secara moden tak ada masalah. Orang dapat rasuah, dapat apa bagi derma, orang terima, walaupun orang tahu duit itu dapat daripada yang haram. Sebab moden ni dia, kebaikan dia tengok pada luar. Penilaian penerimaan baik atau buruk secara luar, secara lahir. Tapi sisi Allah ada satu layer lagi. Layer yang paling penting ialah dalam. Ketulinannya ialah hatinya. Ya, kita bagi laluan dulu azan ya. Silakan. Saya sambung sikit lagi untuk masuk isi yang kelima. Setelah kita melalui 4 steps tadi, bukan mana nak tunggu, mana benda itu langkah-langkah prioriti yang kita kena bagi dalam hidup kita ini. Kita bermula dengan tauhid. Lepas tu kita kena banyak beristighfar. Lepas tu yang ketiga, kita kena banyak menyedari keinsafan kesalahan kita dan kita meneguhkan istighfar kita dengan amal soleh. Yang ketiganya ialah yang itu, yang keempatnya ialah proses pemurnian jiwa dengan sifat-sifat yang mahmudah dan kita hindarkan sifat-sifat mazmumah. Yang kelima, barulah kita suburkan dengan banyak beribadat kepada Allah, dengan amal kebajikan, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, nak buat baca Quran banyak, kita nak bertasbih banyak-banyak, ikut ibadah ni tuan-tuan sekalian, ikut ulama-ulama. Al-ibadatu tas'ul hayata kullaha. Ibadah itu luas, dia merangkumi semua hidup, ikut kesesuaian masing-masing. Yang duit banyak dia beribadah secara duit, yang ilmu banyak dia beribadah secara ilmu mengajar, yang duit banyak dia bersedekah, dia berderma, yang profesional pun dia berkhidmat secara profesionalism dia boleh berkhidmat ikut. Sebab ibadah ini maksudnya apa saja yang kita buat yang baik, yang disuruhkan oleh Allah kerana dia. Apa saja yang tak elok, yang dilarang oleh Allah, kita berhenti kerana dia. Semua ibadah. Ibadah khusus
Rukun 5 tu solat, puasa, zakat, haji, itu ibadah khusus nama dia. Ibadah umum, segala yang baik dari segi syarak dan segi adat kerana Allah, jadi ibadat kita buat. Segala yang tak baik dari segi Allah dan segi syarak, dari segi adat pun kita tinggalkan benda itu kerana Allah, ibadat. Sebab itu kalau dia buat charity main golf, semua tutup aurat tapi dengan tujuan nak kutip derma untuk buat masjid, ibadah dengan golf. Tapi ingat, jangan naik pokok, kena ikut perdu dia, jangan naik ikut ranting. Sebab ada orang beribadah mengenepikan yang lebih priority, ketepikan yang lebih utama, tapi dia buat benda yang tak penting, secondary. Misalnya begini, utangnya yang kita kata yang mesti dia bayar lah, utang yang tak boleh tangguh dengan kawan dia atau orang susah, tapi dia tak bayar hutang, dia pergi umrah. Tak boleh. Ibadah juga dia tak pergi umrah. Orang nampak. Sedekah banyak-banyak tapi zakat tak bagi. Sedekah lain, zakat lain. Walaupun dia adik-beradik, tapi lain. Nafkah ke anak isteri tak bagi dengan betul, tapi dia buat benda-benda lain di luar rumah. Kerana dia ketua persatuan ke, dia mengetuai satu badan-badan tertentu, jadi duit dia habis ke sana. Yang di rumahnya duit isteri bekerja, duit isteri habis. Orang tanya duit I dah tak 3-4 tahun ni saya tak pernah tengok duit suami I, sebab tak tahu dia pergi mana. Nasib baik I bekerja. Ini saya dengar banyak. Jadi orang lelaki macam tu syok sendiri yang dia ni buat kebajikan kononnya, tapi benda yang prioriti dia tak dahulukan. Jadi ibadah dia kena ada ranking dia. Ranking ibadah apa dia? Yang pertama yang berkaitan dengan fardu ain, itu rukun iman, rukun Islam tu. Jangan kompromi. Fardu dia panggil fardu ain dan wajib. Nombor 2 daripada dia ialah bau sunat. Jangan buat sunat lebih tapi wajib tak buat. Manakala yang ditegah pula yang utama sekali ialah haram. Bawah dia sikit bau makruh. Haram pula ada dosa besar, dosa kecil. Dosa besar ada 7 atau 8. Bapaknya syirik, lepas tu timbul derhaka pada mak bapak, menzalimi orang lain, lari di medan perang, berzina dan sebagainya. Yang itu dulu kena elak, baru timbul dosa-dosa kecil. Jadi kalau yang begitu juga yang baik-baik ni, yang sunat-sunat dia buat tapi wajib ditinggalkan, itu tak betul. Yang makruh ditinggalkan tapi yang haram tak ditinggalkan, tak boleh. Katakanlah yang makruh ni apa dia? Kita katakanlah isap okok dan masih makruh, walaupun fatwa haram dah keluar kan. Kita katakan masih makruh, sebab tu banyak orang isap okok. Dia pun tak isap rokok sebab makruh. Katakanlah begitu. Ada orang masih tak terima hukum haram tu. Tapi agak dia masih minum. Oh, ni apa cerita ni? Ya tak? Jadi ketika itu, apabila kita nak membanyakkan amal ibadat kita, kena ikut ranking ini. Kena ikut senarai keutamaan ini. Profesor Yusuf Al-Qaradawi telah menulis kitab khusus mengenai ini. Dia panggil Fiqhul Awlawiyat. Fiqh keutamaan. The Fiqh of Priorities in Islam. Jangan buat ibadat ni ikut syok sendiri. Dia boleh pilih ikut kesesuaiannya. Macam seorang perempuan yang suka berpuasa, maka dia puasa tak berhenti-henti, sunat. Tapi kena minta keizinan suami, wajib tu kalau puasa tu puasa sunat. Takut suami nak pakai pada hari dia puasa tu. Minta maaf Tapi itu hukum. Hukum macam itu tak? Jadi kalau dia puasa gitu je, tak boleh. Melainkan dia duduk sorang-sorang. Jadi banyak contoh-contoh begini. Apabila kita tidak mengambil perhatian macam ini, kita rasa kita dah cukup baik. Kita tak buat langsung checking, listing yang hal-hal begini. Saya takut-takut dan saya bimbang kita tidak termasuk dalam golongan yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Sebab takut-takut tak terkena di sana sini. Sebab yang paling tinggi sekali makam orang yang beriman ni ialah orang yang bertakwa. Jadi secara ringkasnya saya nak ulangkan balik. Step keutamaan dalam hidup kita ni mesti mentauhidkan Allah. Dan sebarang waktu tauhid kita terbukti dalam amalan ibadah kita mesti kerana Allah. Ya tak? Yang kedua, kita kena banyak beristighfar kepada Allah dengan langkah-langkahnya. Yang ketiga, kita kena banyak muhasabah diri, kita sedar kesalahan kita, bertobat.
Yang keempatnya, kita banyak memurnikan hal-hal kejiwaan. Dan yang kelima, barulah kita memperbanyakkan amal ibadat ikut kebolehan dan keupayaan masing-masing. Sekian daripada saya, sikit sebanyak bahan yang saya bagi ini. Kalau ada kebaikan, kita doa semoga diterima oleh Allah. Dan kita sama-sama berdoalah keadaan kita ini bertambah baik. Covid pun semoga dia akan berakhir, insya-Allah. Dan saya secara peribadi dah meningkat umur ni, saya pun restu daripada doa tuan-tuan sekalian untuk saya terus sihat dan boleh berkhidmat sikit sebanyak. Dan waktu saya nak menghadapi pembedahan demi pembedahan, saya menghadapi 5 pembedahan yang serius dalam hidup saya ini. Bermula daripada 2016, tukar lutut sepenuhnya, TKR sebelah kanan. Lepas tu 2019, meletakkan besi di kerongkong kerana tulang leher saya dah terimpit. Lepas tu 2020, prostate operation yang serius tu. Lepas tu 2021 baru ni L4, L5. Jadi yang lain kecil-kecil bau telah dispose. Kemudian sinus punya tu dah banyak. Kemudian tembak batu karang dah tiap, itu banyak yang besar-besar. Tapi dengan doa yang saya yakin, doa saya, doa keluarga saya, doa tuan-tuan semua sebagai murid-murid saya untuk kesihatan, alhamdulillah saya masih mampu untuk meneruskan ini. Dan doa saya waktu saya menghadapi bilik bedah itu setiap kali, penghabisan doa saya selain doa-doa yang lain ialah, ya Allah Tuanku, selamatkanlah pembedahan ini. Kalau berjaya, aku akan teruskan usaha yang baik ini. Itu antara niat saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.